Saya nak ucapkan tahniah kepada pencinta-pencinta Quran yang telah pun berkongsi live kita ni, dan kita akan terus menelusuri perjalanan kisah yang Allah rahsiakan dan Allah bongkarkan juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, merupakan jurulatih utama Tarabus Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Dan setiap minggu memang mereka selalu, saya nampak komen-komen mereka yang ternanti-nantikan antara sesi pagi ni adalah sebab kita nak belajar sesungguhnya. Sebab Al-Quran ni Allah turunkan sebagai rawatan kepada hati. Kita ni banyak air mutakhir ni, banyak sangat penyakit hati yang kecam mengecam, dengki menengki, subhanallah. Jadi kita nak rawatlah hati kita sama-sama. Mungkin kita boleh cari ikhtibar dia daripada surah Al-Kahfi ni. Dan saya nak mulakan dulu dengan petikan surah Al-Kahfi ayat 16 Kita sama-sama mulakan dengan satu hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan daripada rahmatnya kepada kamu dan menjadikan kemudahan untuk urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Ustaz, kita mulakan, kita buka tirai kupasan kisah Al-Kahfi ni dengan ayat 16 ni Ustaz. Apa yang Allah berikan pengajaran daripada ayat ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton TV Al-Hijrah. Terima kasih Abu Talib. Insya-Allah. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ayat yang ke-16 ini merupakan ayat yang memaparkan pergerakan seterusnya pemuda-pemuda Al-Kahfi. Pada ayat-ayat sebelumnya kita telah dilaporkan oleh Al-Quran, pemuda-pemuda 7 orang ini tidak memilih zon selesa, comfort zone. Mereka beriman kepada Allah. Fityatun amanu bi rabbihim. Tetapi mereka tidak selesa untuk iman itu hanya bersarang di dalam hati mereka bertujuh. We must do something. Kita mesti buat sesuatu supaya orang lain pun beriman. Baik. Jadi para pemuda ini berfikir bersama-sama mereka sebagai satu pasukan. Adakah di sana ada waktu yang terbaik? Adakah di sana ada lokasi yang terbaik untuk kita bersuara? Ya, walaupun mikrofon tidak akan diberikan kepada kita, tetapi kerana kita ini adalah anak-anak bangsawan, ayah kita adalah pembesar-pembesar Romawi. Jadi apa kata kita cari satu masa yang terbaik, di lokasi yang terbaik untuk bersuara. Pengajaran yang boleh kita ambil pada babak-babak sebelum ini adalah pemuda-pemuda ini selalu berfikir macam mana nak orang lain ini bertambah iman mereka kepada Tuhan. Kita bagaimana tuan-puan sekalian? Adakah kita hanya berfikir untuk baik-baik ni kita sahaja dan keluarga kita? Atau kita yang membaca suratul Kahfi ini setiap hari Jumaat juga mendapat jiwa yang Allah kurniakan pada pemuda Al-Kahfi, iaitulah bagaimana keadaan orang lain. Orang lain tidak bahagia dengan hidup pada waktu ini barangkali. Sebab mereka tidak bertemu dengan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang ada segala sifat yang sempurna. Apa peranan saya lakukan supaya orang lain dapat kenal Tuhan? Kasihan orang lain, jiwanya menderita, batinnya meronta-ronta sebab tak jumpa Tuhan yang sebenar. So apa yang saya buat? Jadi ini antara perkara besar kita belajar, di mana pemuda-pemuda Al-Kahfi tidak memilih zon selesa. Mereka boleh merahsiakan iman, Abu Talib. Mereka boleh tidak memberitahu sesiapa, duduk dia saja, tak payah royak ke orang lain. Tetapi mereka berpilih untuk qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. They say something supaya orang lain terbuka fikiran dan akhirnya sudi memilih Tuhan yang sebenar dan meninggalkan penyembahan berhala. Masya-Allah. Dan mereka membuat tindakan menzahirkan bahawasanya ini pendirian mereka. Dan ayat ke-17 ni kita nak belajar sama-sama, insya-Allah saya bacakan sedikit dia punya maksud dia. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong daripada gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam ke sebelah kiri mereka, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Okey, saya yang lain tu saya minta semua baca sama-sama. Dan Ustaz, dari sini kita dapat lihat Allah tidak ada satu perkataan dalam Al-Quran ini sia-sia. Betul. Mengapa diceritakan tentang kondisi matahari itu condong ke kiri, condong ke kanan, dan diberitahu bahawasanya gua itu luas. Allah berikan kita panggil
sifat-sifat yang ada di situ. Background dia. Kalau kita tengok backdrop dia kan. Ya Ustaz, apa kita boleh pelajari daripada ayat ke-17 ni? Saya suka perkataan Abu Talib tadi, tiada kalimah sia-sia di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sedang memaparkan kepada kita bala tentera yang sedang ditundukkan Allah untuk memelihara tubuh pemuda ini sepanjang ditidurkan. Kita faham sekarang ni ya, mutaakhir ni apa maksud ditidurkan kan? Dan apabila pemuda-pemuda ini ditidurkan, Allah menyebut terlebih dahulu ya tentera yang telah terbabit ya. Kalau masih ingat ya, pada minggu lepas kita sebutkan tentera yang pertama, pendengaran dan telinga mereka dimatikan fungsi sehingga mereka tidak mendengar apa-apa yang terjadi. Sebab mendengar sesuatu seperti salakkan anjing mereka boleh membangunkan mereka daripada tidur. Jadi Allah buat pendengaran mereka dysfunction. Tentera yang kedua, catat belaka, kita ada 7 bala tentera untuk pelihara 7 pemuda. Dan ini tentera yang kedua selepas pendengaran, iaitulah matahari. Allah Subhanahu wa taala buat wa tarasyamsa idza tala'at. Allah Taala buat matahari, cahaya matahari itu masuk dalam gua ketika mereka tidur. Penting cahaya matahari ni kena pada tubuh kita. Ada khasiat tertentu yang boleh mendapat, yang tubuh boleh mendapat manfaat ya. Tetapi Allah Ta'ala jadikan cahaya matahari itu tidak memberikan keburukan dan kemudaratan kepada tubuh mereka. Sebab kalau anda terkena cahaya matahari terlalu lama, ia boleh menyebabkan bahaya kepada kulit, dan anda bukan sekadar boleh terbangun daripada tidur, anda boleh terkena bahaya. Allah Ta'ala buat cahaya matahari itu kena pada dia orang, tetapi bahang panas itu tidak terasa. Dan cahaya matahari sebagai manusia cukup untuk keperluan. Cukup untuk keperluan. Masya Allah. Allah Ta'ala menyebut peristiwa ini sebagai satu ayat Allah. Ayat Allah ni maksudnya perkara yang sains tidak boleh beri penjelasan. Bagaimana cahaya matahari itu memang kena pada mereka, tetapi Allah hilangkan bahang panasnya. Ini mengingatkan kita pada kisah siapa? Terkena api, tetapi terasa tiada apa-apa, sejuk bahkan damai. Nabi Ibrahim AS cemerlang. Jadi apa yang terjadi kepada pemuda ini adalah episod kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentera yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat 17 ini Allah Taala sebut wahum fi fajwah. Ketika mereka ini ditidurkan ratusan tahun, Allah jadikan gua tersebut adanya fajwah. Fajwah ini artinya ruang udara yang luas, ruang legar yang luas. Jadi bayangkan kalau 7 orang di ruang yang sempit, bahang panasnya tidak dapat keluar, ini boleh memberikan juga bahaya. Maka Allah Ta'ala jadikan gua yang dipilih oleh pemuda ini, yang Allah ilhamkan kepada mereka, adalah gua yang mana ruang dewan dia besar. Masya Allah. Supaya apa? Dan gua yang mereka pilih ini, Al-Quran mengisyaratkan juga tinggi, tempatnya tinggi, supaya angin tu masuk dan membawa keluar haba-haba panas. Subhanallah. Saya boleh katakan sangat saintifik cara Allah memelihara pemuda-pemuda ini. Kerana terlalu banyak faktor boleh membangunkan mereka, seperti bahang kemanasan. Kita tidur tak ada aircon pun dah terbangun kan. Jadi Allah pelihara mereka sampai ke tahap yang sangat teliti, tuan-tuan. Subhanallah. Itu ayat 17. Itu antara 3 daripada 7 tentera yang dah pun kita kupas sebelum ni, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita nak meninjau juga ayat seterusnya, di mana kita lihat di sini, Ustaz, saya pernah terdengar ada seseorang ni, dia ni bekerja di luar negara bersama isteri menguruskan orang-orang yang tua. Jadi dia kata di mana Allah ajar mereka untuk uruskan pesakit tua, di mana mereka yang terbaring akan dibolak-balikkan. Sebab kalau orang sakit terbaring lama, dia akan ada back sore, dia ada Subhanallah, sakit di belakang kulit dan sebagainya. Dan ayat 18 ni saya ingat sampai hari ni, dia bacakan dan dia nyatakan inilah Allah didik kita, orang yang sakit tu dibolak-balikkan, memang kena diuruskan. Jadi Ustaz, mari kita boleh belajar sama-sama daripada ayat yang ke-18 ni, Ustaz. Ayat yang ke-18 membariskan tentera-tentera yang seterusnya. Jadi lengkapkan catatan anda. Tentera yang keempat, ya, tentera yang keempat adalah Allah Ta'ala jadikan mata mereka ni, mata 7 pemuda yang tengah tidur ni, mana ada orang tidur terbuka mata macam ni kan? Tetapi apabila orang ceroboh ataupun ada pemerintah seperti Dakianus berjaya menemui gua ini,
dan mahu menimpakan keburukan kepada tubuh pemuda ini, maka Allah jadikan mata mereka terbuka. Subhanallah. Terbeliak. Jadi bila terbeliak, lari kita, tempat-tempat gelap tiba-tiba nampak mata macam tu kan. Ya. Lari. Jadi ini tentera Allah yang keempat, di mana kamu menyangka mereka tidur, kamu menyangka mereka jaga, tetapi sebenarnya mereka tidur. Jadi ayqazan itu ditafsirkan oleh sebahagian para ulama, Allah Taala buat kelopak mata mereka terbuka sebagai satu cara nak menjauhkan musuh daripada datang rapat. Tanda amaran. Amaran. Tapi dia tak nampak apa-apa. Dia tidur, dia keadaan tidur. Mereka tidur, pernah tidur terbuka mata. Kemudian tentera yang kelima, apa yang disebutkan pengalaman oleh Abu Talib tadi, iaitulah wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Ini satu perkara yang hari ini sains ada memberikan penjelasan, tetapi tidaklah kesemua diperjelaskan, iaitulah pergerakan tubuh pemuda ini ke kanan dan ke kiri. Sampai sedetail itu Allah Ta'ala sebut bagaimana kami jaga pemuda-pemuda ini. Pemuda-pemuda ni sendiri, Abu Talib, mereka tak tahu benda ni berlaku pada dia orang. Kita tidur je pun. Tetapi ada kita sendirilah masa tidur, ada kira berapa banyak kita bergerak? Mana ada kan? Kalau anda boleh kira berapa banyak anda bergerak ke kiri ke kanan, anda tidak tidur sebenarnya. Jadi tidur mati, kita dah tak sedar apa berlaku pada tubuh kita. Untuk apa? Untuk tujuan apa Allah gerakkan badan ke kanan ke kiri? Sebagaimana disebutkan tadi oleh Abu Talib kita. Dan antara lain adalah untuk mengelakkan kejang, mengelakkan krem. Ya, peredaran darah pun darah tidak berjalan. beredar. Subhanallah. Dan ia boleh menyebabkan anda bila bangun saja daripada tidur, alamaklah kebas di sana sini tak boleh bergerak. Tetapi adegan kebas tak berlaku. Bila dia orang bangun daripada tidur, tak berlaku langsung adegan kebas tu. Allah jaga tubuh mereka. Bukan hanya tak berlaku penuaan. Subhanallah. Bukan sekadar tubuh mereka sebentar lagi tidak ada rambut putih, tidak ada berkedut mana-mana. Bahkan mereka tak rasa pun krem mana-mana. Sebab tu mereka kata, lama benar kita tidur ni, sehari, separuh hari. Jadi sempurna rencana Allah. Dan tentera yang keenam kot ya. Keenam. Terima kasih Abu Talib kerana mencatat dengan teliti. Tentera yang keenam adalah anjing. Anjing mereka telah mereka bawa bersama untuk jaga keselamatan mereka sepanjang mereka tidur. Ialah mereka tak ada pagat. Jadi mereka hanya mengajak anjing mereka untuk menjaga keselamatan mereka. Di sini kita belajar satu benda. Mukmin ini yang membaca surah Al-Kahfi, bila kamu tahu tidur kamu ada bahaya, maka cuba pasang sistem alarm keselamatan. Masya-Allah. Jangan duk tawakal membuta tuli, insya-Allah kita akan selamat. Kita berdoa pada Allah, tidur kita akan selamat. No. Kalau kita belajar pada pemuda Al-Kahfi, mereka melakukan langkah-langkah pencegahan daripada bahaya. Ini sunnah yang penting. Khususnya ketika menghadapi wabak COVID pada waktu ini. Kita ada tak melakukan pencegahan untuk menjauhkan kita daripada bahaya? Atau kita memilih untuk tawakal, ikut dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan bahaya? Akhir sekali yang ketujuh, so lengkap 7 senarai, iaitulah lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum, iaitulah Allah Ta'ala jadikan kalau ada juga penceroboh berjaya menghampiri tubuh ini, tak takut mata terbeliak, tak takut salakkan anjing, Allah akan buat tiba-tiba penceroboh ini nampak ru'ban. Tiba-tiba nampak satu panorama yang menakutkan. Tak tahu apa yang ditayangkan, tetapi mata akan nampak benda yang sangat menakutkan. Dan penceroboh-penceroboh ini akan melarikan diri, lintang pukang, turun daripada gunung kerana ketakutan. Subhanallah. Jadi ini cara Allah memelihara pemuda ini selama 300, tuan-tuan kira sendiri, kongsikan di ruangan komen, 300 darab 365 darab 24 jam. 300 darab 365 hari darab 24 jam. Itulah tempoh Allah pelihara mereka. Wa subhanallahu ta'ala. Allahu Akbar. Dan Ustaz, saya suka bila Ustaz katakan Allah beri background suasana, dan dengan begitu teliti Al-Quran menjelaskan bahawasanya anjing tu bersilang tangannya. Masya Allah. Dan dia pasti ada sebab. Dan di penghujung ayat 18 ni, ketika Allah nyatakan, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri daripada mereka, dan pasti kamu akan diserubungi ketakutan terhadap mereka. Ustaz, kalau ikutkan ayat, kalau tanya saya, macam mana boleh rasa takut tengok orang tengah tidur?
Kenapa agaknya Allah beri gambaran bahawasanya kalau kita tengok pemuda-pemuda tu, kita akan diserubungi dengan rasa ketakutan? Kenapa agaknya Ustaz? Tak semua orang tengok satu benda dia nampak macam kita nampak. Abu Talib nampak seperti kereta kan. Saya kalau nampak pengalaman peribadilah. Nampak kereta Viva warna hitam, Fobia. Abu Talib dengan saya nampak berbeza. Sebab saya ada pengalaman pahit dengan kereta tersebut. Masya-Allah. Akan tiba-tiba berlaku trigger, akan berlaku ketakutan sebab kita teringat aksiden yang pernah menimpa kita. Jadi itu hanya perkara berlaku dalam kehidupan hari ini. Jadi Allah Taala sebenarnya yang mencampakkan ketakutan. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kelebihan baginda adalah Allah akan jadikan musuh yang nak menyerang baginda, Allah campakkan ketakutan sebelum mereka sampai. Jadi takut ni datang daripada Allah. Jadi Allah akan campakkan ketakutan kepada orang yang nak mencuri tubuh pemuda Al-Kahfi ataupun nak membunuh tubuh pemuda Al-Kahfi. So macam mana bentuk ketakutan tu wallahu alam. Adakah Allah tayangkan something? Masya-Allah. Kita tak tahu, ya. Wallahu alam. Allahu akbar. Ustaz, daripada ayat 16, 17, 18 ni antara lain adalah juga kalau nak dikaitkan dengan kita tadi Ustaz katakan, kita juga pernah melalui hidup dalam gua seketika ketika zaman PKP terkurung, betapa gelisahnya kita dan sebagainya. Dan bagaimana Allah nak didik kita berdasarkan surah Al-Kahfi ni bahawasanya dah pun berlaku. Dan mereka ni ditidurkan 309 tahun Ustaz. Daripada ayat 16, 17, 18 ni Ustaz, mungkin kita boleh buat ringkasan sedikit sebelum kita nak menginjak kepada ayat ke-19. Pertama sekali, jangan kita remehkan kekuasaan Allah pada menukar kesempitan menjadi keluasan. Kita 2 tahun ya kuarantin, kita tak dapat nak keluar, kita ada pengalaman duduk di rumah. Dan hinggalah duduk di rumah yang sepatutnya baiti jannati itu kadang boleh menjadi sumber peperangan dunia. Sebab apa? Sebab bosan duduk menghadap wajah yang sama, pasangan yang sama, anak-anak dengan karenahnya. Saya menyarankan agar kita semua yang mungkin masih lagi work from home, yang mungkin masih lagi belajar anak-anak kita di rumah, agar tidak meninggalkan doa pemuda Al-Kahfi yang telah kita sebutkan pada ayat 10, di mana Allah Ta'ala kerana doa tersebut Allah menukar kesempitan gua menjadi fajwah, menjadi luas. Kegelapan gua tiba-tiba dimasuki cahaya. Sesuatu yang sempit dan sulit menurut pandangan orang, tetapi pemuda-pemuda ini merasa ketenangan. Anda mana boleh tidur lena dalam gua? Kalau ditanya orang mana tempat boleh tidur lena, gua, orang akan kata hotel 5 bintang. Kita pergi seorang-seorang, tiada gangguan isteri anak-anak. Logik kok mana boleh tidur lena, tidur mati tak bangun-bangun, bukan sehari 200-an tahun di gua. Sebab Allah Ta'ala yang buat. Jadi setiap kesempitan ni memang kita nampak sempit. Rumah ni menyakitkan hati saya. Setiap insan yang ada ni memang mengusutkan fikiran. Tetapi bila anda meletakkan pergantungan kepada Tuhan, sekelip mata kun fayakun, Allah Ta'ala akan boleh menjadikan tempat sempit menjadi lapang. Allahu akbar. Jadi tenang saja. Setiap insan yang ditemui dalam rumah, setiap permasalahan dihadapi dengan perbincangan, setiap kesulitan dihadapi dengan pasukan. Dan anjing tadi dia duduk kat luar gua. Oh, duduk kalau luar gua. Tapi sebab ada juga perkataan dengan anjing ni, Zuraidah binti Mak Sani kata, Ustaz, anjing tu tak tidur ke? Tak tidur je. Tu sin Ustaz nak cakap pasal anjing tu. Okey. Tapi soalan ni bagus. Allah sebut wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Bulatkan kalimah al-wasit kerana al-wasit ni adalah mulut gua. Pintu masuk gua yang sangat luas. Pintu tu luas. Jadi logiknya bila gua ni pintu dia luas, orang boleh masuk macam tu. Betul lah Ustaz. Tapi Allah Ta'ala dia melakukan kaedah kaifiyat yang di luar logik kita. Kita sangka pintu kena sempit baru orang tak boleh masuk. Tapi pintu luas, Allah Ta'ala ada benteng dia sendiri untuk jaga pemuda ni, untuk kuarantinkan pemuda ni daripada pencerobohan orang-orang berkepentingan. Dan kembali kepada tentang anjing tadi, anjing ni duduk kat luar, dia lagi terdedah dengan cahaya matahari, dan dia lebih terdedah kepada bahaya. Tetapi tuan-tuan, Allah pelihara anjing ini. Basitun, isim fa'il. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu Allah jadikan anjing ini berkekalan berfungsi memelihara keselamatan pemuda Al-Kahfi untuk 300 tahun.
Subhanallah, sebab tu bila mereka bangkit daripada tidur, mereka tidak bincang, alamak apa sudah terjadi kepada anjing kami. Dia orang tak bincang sebab nothing happen kepada anjing mereka. Yang mereka bincang adalah lama benar kita tidur. Sehari 2 hari. Kalau anjing mereka sudah mati, sudah pasti perbincangan mereka, alamak kita ni tidur lama benar ni sampai anjing kita mati, tinggal jadi tulangnya ni. Ya betul Jadi tuan-tuan, subhanallah, Allah bertindak dengan cara ajaib di mana anjing ini walaupun duduk di luar, ya, dan barangkali tidak dibolak-balikkan pun badan dia. Basit juga bermaksudnya kaku dan beku. Allahu Akbar. Sepatutnya boleh berlaku krem pada anjing itu. Tapi Allah Ta'ala ada cara dijaga dalam gua punya cara. Ada cara dijaga di luar pada gua. Subhanallah. Subhanallah. Jadi 2 model. Satu dalam gua, cara tersendiri Allah jaga. Satu di luar gua, iaitulah anjing. Dan Allah sebut tentang anjing, tuan-tuan, sebagai satu bentuk motivasi kepada kita. Kalau kita bantu orang-orang soleh, Allah akan sebut, ya, Allah akan angkat dan Allah akan muliakan orang-orang yang kalau tahu banyak dosa, banyak berdamping dengan orang soleh. Anjing pun Allah Ta'ala rakamkan bantuan yang diberikan kepada orang soleh. Subhanallah. Jadi kita jangan mudah-mudah hina orang. Jangan mudah-mudah hina situasi dan sebagainya. Subhanallah. Dan Ustaz, saya juga nak rakamkan jutaan terima kasih pada rakan-rakan. Sebab apa? Daripada nota-nota yang mereka catatkan ini, kita boleh belajar sama-sama. Dan apa yang mereka komen ni mencerminkan sikap dan akhlak mereka sangat bagus. Mereka ada pencinta-pencinta Quran, alhamdulillah. Dan kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 19, 20 dan seterusnya. Alhamdulillah, kita teruskan lagi majlis ilmu kita. Saya tengok ada beberapa soalan yang bertanyakan, antaranya, Ustaz, kenapa rasionalnya Allah tidurkan mereka lebih daripada 300 tahun? Ustaz, anjing tu bukan najis ke? Dan apakah antara sebab Tuhan rakamkan kisah ini? Sebentar lagi kita akan kupas, kita akan bongkar apakah rahsia di sebalik kisah pemuda ini. Dan kita nak terus rujuk kepada ayat 19 ni. Saya bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang daripada kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebahagian makanan itu, dan hendaklah dia berlemah lembut, serta jangan sesekali menceritakan halmu kepada sesiapa pun. Subhanallah, ada beberapa peringkat kat sini. Allah rakamkan juga dialog macam drama. Ada rakam dialog dia, dan Allah paparkan dialog tu pada kita. Ada kisah untuk strategi mereka, tengok mereka ni bijak, keluar ke pasar. Kemudian ada juga akhlak ni macam mana, berlemah lembut, boleh je terpekik-pekik kan, tapi Allah beri pesan supaya berlemah lembut. Ustaz, ayat 19, apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Subhanallah, ayat 19 terlalu syarat, terlalu padat dengan pengajaran. Semoga dapatlah, ya, saya terangkan serba sedikit daripada teladan ayat 19. Wa kadzalik, kalimah wa kadzalik menggambarkan 7 tentera itu menjalankan tugas dengan cemerlang sepanjang ratusan tahun. Ini dipanggil proses maintenance. Masya-Allah. Memang mudah untuk hari pertama, hari kedua untuk menjaga sesuatu. Tetapi untuk konsisten, technically nak jaga sesuatu untuk tempoh ratusan tahun, kita pun belum tentu maintenance kita jaga betul. Kadang-kadang kita tak perasan ada benda rosak di tengah jalan. Tetapi subhanallah, dengan hanya kalimah wa kadzalik, Allah Ta'ala sedang menggambarkan pada kita betapa maha profesionalnya Allah. Allahu Akbar. Maha telitinya Allah, sehingga bila bangun saja pemuda-pemuda ini, mereka tidak merasakan apa-apa kelemahan pun pada rencana Tuhan, sehingga mereka berkata, kita tidur sehari. Bahkan ada kalangan mereka berkata, tak adalah lama sangat, separuh hari je pun. Bagi menggambarkan nothing happen kepada mereka. Allah. Tak ada masalah berlaku tengah jalan, apa orang panggil technical breakdown di tengah jalan. Tak ada masalah teknikal bila Allah yang merencana. Kita yang ada masalah bila melakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi Allah menunjukkan teladan kepada kita dalam hal-hal mengurus sesuatu pekerjaan dan maintenance. Dan menarik, pemuda-pemuda ini bila bangun, berlaku semacam perdebatan, berlaku semacam perbincangan. Berapa lama kita tidur ya? Kita tidur dalam sehari. Saya tak setuju, saya rasa separuh hari. Tidak. Saya rasa kita tidur, kita tak payah bincang berapa lama kita tidur. Ya. Adakah anda nampak di sini kualiti pemuda? Masya-Allah. Mereka tidak
mereka tidak hanya mereka berbincang. Ini spirit yang kita nak ada pada budak-budak muda. Mereka berbincang dan tiada sesiapa boleh menghalang mereka berbincang dan bertukar fikiran, berbeza pandangan. Dan yang paling penting adalah sekiranya perbincangan itu, perdebatan itu menyebabkan kita ditegur, ketua mereka menegur, sudahlah bincang, berapa lama kita tidur? Kita semua lapar. Saya rasa kita ada masalah lebih utama daripada berapa lama kita tidur. Kita lapar. Apa kata kita cari makanan dulu, nanti kita bincang balik. Subhanallah, ini jadi ayat Quran. Menunjukkan apa? Kadang kita ini memang semangat nak berbincang, semangat untuk berdebat. Yalah, siapa tak semangat nak debate sesuatu isu. Tetapi akhirnya kita jadi orang yang tenggelam dalam perdebatan hingga lupa satu hakikat. Apa kata kita serah pada Allah? Sebab ini dalam perkara yang kita tak tahu apa hakikatnya. Subhanallah. Dan pemuda ini menerima teguran ketua mereka. Okey, kita pun fokus pada yang lebih utama. Jadi satu ciri juga pemuda ini adalah mereka tahu perdebatan ini boleh melalaikan, boleh menyebabkan kita tak tahu apa masalah yang lebih utama. Maka mereka baru perasan kita kena selesaikan masalah kebuluran dan masalah kelaparan. Dan di sinilah Al-Quran merakamkan babak seterusnya, di mana ketua mereka memerintahkan salah seorang yang ada 5 ciri yang lengkap. Yang pertama sekali, ya, fab'athu ahadakum biwarikikum, paling amanah dengan wang perak. Masya-Allah. Kemudian yang kedua, falyanzur ayyuha azka ta'aman, yang paling tahu halal haram makan. Sebab negara non muslim ni kan, bukan mudah nak cari halal restorannya. Yang ketiga, faliyatikum birizqin minhu, dia tahu konsep rezeki, lalu dia takkan mencuri. Sebab itu bukan rezeki yang ditakdirkan kepada kita. Sikit pun tak apa, asalkan barakah dan ia rezeki Allah. Yang keempat, waliyatalaffaz, cakap elok-elok dengan non-muslim. Jangan disebabkan mereka itu kafir, kamu tengking dia orang, kamu kafirkan dia orang. Itu bukan ciri pemuda yang diberikan Allah rahmah. Dan ciri yang kelima dan terakhir adalah wala yash'aranna bikum ahada. Kalau kamu ditangkap, kamu mempertahankan diri kamu, kalau kamu ditangkap, kamu tidak akan bocorkan nama-nama orang lain. Jangan bagi tahu lagi bakinan. Biar kamu terkorban, jangan mengorbankan orang lain. Sebab perjuangan ni, kalau kamu kantuikan lagi 6 orang nama-nama, kita semua ditangkap, kita semua direjam, siapa nak bawa perjuangan ni? Masya-Allah. So jangan fikir singkat. Bayangkan kena tahan nanti dan tidak memberitahu rahsia tentang lagi baki 6 orang dan di mana mereka bersembunyi. Ini bukan mudah. So satu orang yang ada 5 ciri. Subhanallah. Ini apa tuan-tuan kalau bukan profesional? Sangat profesional pemuda Al-Kahfi ini. Mereka bukan kata pergi cari makanan dah tak payah fikirlah apa-apa pun asalkan dapat makanan. Ataupun mari kita beramai-ramai pergi beli makanan dekat keluar ramai ya. Dekat keluar beramai. Itu tidak bijak. So pemuda yang diberikan Allah rahmah, ciri orang yang diberikan rahmah adalah setiap tindak tanduk dia fikir panjang, impak dan implikasi. Jadi satu orang pergi, jangan bagi kesan pada orang lain. Macam tu kita faham sekarang ni pun, kluster ni. Jangan disebabkan kita seorang, orang lain pun terkena sekali yang COVID ni. So fikir panjang setiap tindak tanduk kita. Jadi subhanallah, ayat 19 itulah antaranya. Wow, subhanallah. Di sini kita boleh dapat 5 nilai yang sangat penting. Dia sesuai untuk digunakan di pejabat ke dan kehidupan dan sebagainya. Subhanallah. Dan ayat 20, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, pasti mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian pasti kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini adalah satu peringatan bahawasanya kepada mereka, jejaka barangkali pemuda yang keluar tu Ustaz ya. Tapi kenapa juga Allah kirimkan ayat ini untuk kita baca dan kita fahamkan, untuk kita aplikasi dan dalam kehidupan kita hari ini. Subhanallah. Ayat 20 ini menggambarkan perasaan pemuda Al-Kahfi yang takut, ya, yang takut dengan rejam, tangkapan dan dihukum dalam bentuk balingan batu sampai mati. Ini pemuda yang Allah Ta'ala puji, yang mana ayat 20 menunjukkan mereka takut mereka ditangkap. Maka soalan, mereka takut direjam ke mereka takut Allah? Akbar. Pernah jadi konflik sesama kita benda macam ni.
Sedangkan Quran bagi kita pedoman dan cahaya yang jelas dan terang benderang. Pemuda ini manusia macam kita. Dia pun ada perasaan takut. Allah tidak cela perasaan takut. Yang Allah cela adalah bila kamu takut and you didn't do anything. Pemuda ini dia nampak ada bahaya. Kita boleh direjam kalau kena tangkap. Tetapi apa tindak tandukmu? Jadi bahaya itu sudah dibaca, maka buat pelan bertindak. Ini sunnah yang penting yang Nabi telah terjemahkan dalam kehidupan sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu nampak ada bahaya dekat satu negeri, jangan masuk kerana di situ ada wabak. Dan kalau kamu duduk di tempat itu, jangan keluar kerana dia akan menyebarkan wabak. Semua ini terinspirasi daripada ayat-ayat seperti ini, di mana pemuda Al-Kahfi yang Allah sebut kami berikan rahmah, maksudnya kamu patut teladan pemuda ini. Mereka nampak ada bahaya. Semua orang takut kepada bahaya, it's okay. Tetapi macam mana kamu mengelakkannya? Sebab tu pemuda ini bila bangun daripada tidur, mereka teliti dalam setiap tindakan, kerana rasionalnya adalah kita tak nak kita ditangkap dan dibunuh. Sehingga perjuangan ini, perjuangan Islam ini tidak ada lagi yang menyampaikannya. Dan satu perkara yang menarik, pemuda Al-Kahfi mengakhiri kalimahnya, walan tuflihu idzan abada. Kalau kita semua kena bunuh, Islam tak menang, apa faedahnya? Jadi kita kena stay. Paling kurang semua kita ni ada wakil, boleh tak ada yang terbunuh. Kalau boleh biar maintain semua. Kalau seorang terkorban tak apa, masih ada 6. Yang penting perjuangan kita sampai. So bagi pemuda ini, seorang terkorban tak apa, 2 orang terkorban tak apa, yang penting biar ada wakil yang pegang mikrofon menyampaikan Islam. Dakwah tu terus, dakwah tu sampai. Kita ni kekadang dakwah ni mementingkan batang tubuh. Ya, tolonglah cari saya, jangan cari orang lain. Astaghfirullahalazim. Mementingkan peribadi lebih daripada mesej dari salah. Bagi pemuda Al-Kahfi, tak apa saya terkorban. Yang penting kawan-kawan lagi 6 orang selamat, kamu teruskan perjuangan. Sebab tu Nabi Musa pun berfikir begitu. Biar saya terkorban kena tangkap dengan Fir'aun, sebab tu saya minta Allah backup saya dengan Harun. Yang penting mesej sampai pada Fir'aun. Yang penting mesej sampai. Tetapi bukan sebaliknya, menganggap ya diri kita lebih penting daripada risalah itu. Ya, jadi subhanallah syarat dengan ibrah dan pengajaran. Ya, ayat 20. Subhanallah. Dan ayat 20 ni bila Ustaz cakap tadi, kita manusia ada perasaan takutnya, rasa sakitnya. Ini yang kita selalu dengar kalau Mak Saleh katalah cause and effect. Jadi kita belajar, maksudnya ada sunatullahnya di situ. Betul. Tindakan akan membuahkan hasil. Jadi tindakan kalau bocorkan rahsia dah tahu dah kena bunuh. Macam itulah kita boleh mengambil pengajaran dari sini Ustaz. Alhamdulillah. Sangat jelas. Saya suka, jadi ada yang juga berkongsi di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salabia Ahmad, Assalamualaikum semua. Surah yang terlalu amazing dan saintifik. Subhanallah. Ada juga yang bertanya siapa nama pemuda dan anjing tu, wallahu alam. Tidak nyatakan. Nanti kita akan tengok ada tak dinyatakan. Ustaz, kita nak menginjak kepada ayat ke-21 dengan maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahawa janji Allah itu benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Ustaz, ayat di sini tiba-tiba je muncul pasal hari kiamat. Tiba-tiba. Kita nak belajar kenapa tiba-tiba Allah bagi tahu amaran ataupun peringatan tentang hari kiamat. Dan tiba-tiba ada dialog ni. Siapa yang bercakap ni? Siapa mereka tu? Siapa pembesar tu? Jadi kita nak belajar ini, siapakah watak-watak yang Allah paparkan ini, yang barangkali saya sangat yakin sesuai sangat dengan kehidupan kita hari ini. Sangat yakin, insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih Abu Talib. Ayat 21 ni dia agak complicated. Sebab dia ada 3 babak sekaligus dalam satu ayat. Dengar elok. Dia ada 3 babak dalam satu ayat. Saya harap saya sempat hurai ketiga-tiga, tapi at least 1/3 dulu. Sempat Ustaz, insya-Allah. Dengar elok. Babak yang pertama adalah babak viral. Babak viral Mereka punya kebangkitan daripada tidur, dan pemuda yang pergi beli roti tadi tu telah viral. Itu satu. Masya-Allah. Saya namakan viral lah. Urusan mereka telah jadi bualan masyarakat. Yang kedua, pemuda ini diwafatkan Allah. Subhanallah. Dalam ayat 21 ni tidak disebutkan. Tetapi jumhur para ulama menyatakan itu yang terjadi. Allah tak sebut peristiwa itu.
Allah Akbar. Pemuda ini telah diwafatkan. Masa bila pula diwafatkan? Dan yang ketiga adalah apa berlaku pasca ataupun pos kewafatan mereka. Pemerintah dengan rakyat mencadangkan sesuatu. Saya nak fokus yang pertama dahulu, insya-Allah. Baik, pemuda-pemuda ini urusan mereka telah viral bagaimana? Masih ingat pemuda yang diutuskan tadi untuk pergi 7E untuk beli roti? Ya. Lalu bila roti itu dibeli, roti ke apa kita tak tahulah. Ya, makanan maka duit yang digunakan tu telah dipertikaikan oleh cashier. oleh kaunter. Ini tahun bila punya duit ni? Ini tahun punya duit ni. Ya, kamu curi kat Muzium Negara ke apa ni? Ni duit tulis 1722. Contoh Contohlah 1722. Orang sekarang tak ada pegang dah duit macam ni. Orang kalau nak pegang duit lama pun orang simpan dalam tabung duit 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Ini kalau duit 300 tahun lepas ni, logo Dakianus lagi ni, ya. Kamu curi dekat muzium ke apa? 911 terus. Polis tolong tangkap ni. Ini pencuri. Bukan setakat curi saya punya roti dekat kedai ni. Siap curi duit dekat muzium lagi. Dan pemuda ini dibawa ke muka pengadilan dan disiasat, dan hasil siasatan menunjukkan pakaian mereka memang bukan pakaian zaman itu. Masya-Allah. Alah, bayanglah Abu Talib. 300 tahun lalu Pernah tengok pakaian 1722? Tak pernah. Dan agaknya bahasa orang 1722. Ini contoh saja untuk mudah faham. Adakah bahasa orang Melayu, tanah Melayu 1722 sama dengan bahasa sekarang? Tak ada, Ustaz. Usahkah 1722? Anak kita punya bahasa pun dah berbeza dengan kita. Padahal kita dengan anak hanya beza 30-40 tahun. Ya, betul. Jadi akhirnya siasatan menunjukkan dia ni memang betul-betul orang yang telah kita anggap mati. Legenda. Depan mata kita Allah menampakkan insan yang kita sangka sudah mati dalam gua. Jadi apa perasaan seluruh masyarakat pada waktu itu terkejut. Dan untuk makluman ya, masyarakat pada waktu pemuda Al-Kahfi ini dibangkitkan adalah masyarakat yang menyembah Allah. Bukan lagi pemerintah mereka yang nak bunuh orang yang menyembah Allah. Bahkan pemerintah mereka, concern mereka adalah membina masjid, dan kita akan lihat nanti pada babak yang ketiga, insya-Allah. Masya-Allah. Dan insya-Allah Ustaz, kita ada masa sikit lagi ni. Okay. Dan kita nak tengokkan tadi urusan mereka viral, maksudnya dah tersebar. Dan babak kedua adalah mereka diwafatkan. Okey, jadi kita nak tengok bagaimana kita nak kenal pasti bahawa ada babak mereka diwafatkan di sini. Okey, kalau masih ingat kita pernah bincang kalimah ar-raqim yang bermaksud batu bersurat, yang menunjukkan mereka diwafatkan. Ceritanya macam ni, bila raja yang beriman pada waktu itu, wallahu alam ya, telah meminta kepada pemuda ini untuk memberitahu di mana duduk lokasi kamu lagi 6 orang. Kami sangat takjub dengan apa yang terjadi. Kamulah nenek moyang kami 7 keturunan, kami sangka sudah mati. Bayangkan orang 1722 hidup depan mata kita. Sedangkan umur kita pada waktu ini tidaklah sampai 100 tahun. Macam mana 300 tahun boleh hadir depan mata kami, bahkan muda macam kita. Ini bukan umur orang 300 tahun. Jadi lalu apa yang berlaku adalah pemuda ini membawa kepada 7 pemuda yang berbaki, dan seluruh pemuda dalam gua tadi terkejut. Seluruh raja dan rakyat datang ke arah mereka. Dan mereka melihat Islam telah sampai kepada mereka. Terharu pemuda Al-Kahfi, ya Allah, kami tidur dalam keadaan kami diperangi, tetapi hari ini kami bangun dalam keadaan semua orang mahu melihat tanda-tanda kebesaran Allah menerusi apa terjadi kepada tubuh kami. Allahu Akbar. Itu satu sudut. Dan Allah mewafatkan mereka. Para ulama menyatakan kerana pemuda ini berdoa semula, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, masyarakat sedang datang kepada kami dan mereka meminta kami memustajabkan doa mereka, dan bagi kami wahai Allah, ini sudah melampau. Dahulu raja menyatakan dia Tuhan. Hari ini masyarakat menganggap kami seperti Tuhan. Lalu Tuhan, Engkau putuskan kepada kami urusan yang terbaik. Dan keputusan Allah adalah mereka 7 pemuda ini masuk semula dalam gua, dan Allah wafatkan mereka dengan anjing mereka. Subhanallah. Allah wafat kesekelip mata. Pada hari yang sama mereka dibangkitkan. Allah berkuasa menghidupkan mereka serentak daripada tidur. Allah tunjukkan pada hari yang sama Allah berkuasa mematikan mereka serentak. Lagipun ada mood kena hidup, sebab bangun-bangun saja anak beranak tak ada dah. Kita bangun 300 tahun, confirm yang keluarga kita semua dah tak ada habis dah. Apa makna anda hidup, keluarga dah tak ada, jadi dah tak ada mood nak hidup pun. Bahkan moodnya adalah, ya Allah, kami nak bertemu dengan Engkau. Kami rindukan Engkau. Ya,
kami tak ada sebab nak hidup, kami cukup dah sampai mesej dah sampai, iaitulah Allah berkuasa menghidupkan orang yang dah mati ratusan tahun. Mesej dah sampai, selesai perjuangan. Lepas tu Rasulullah diwafatkan bila mesej dah sampai, Quran dah sempurna. Dan itulah babak yang kedua, mereka diwafatkan. Subhanallah. Dan kita akan sambung dengan babak ketiga, iaitu apa yang berlaku selepas itu. Dan ada dialog, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Dah ada ke belum? Tadi pun saya nampak ada gambar bahawasanya ada bangunan dan sebagainya. Dan adakah itu sebenarnya Gua Al-Kahfi? Dan nak tanya juga Ustaz, dah pernah pergi ke? Sebab Ustaz ni pernah mengembara ke bumi Anbiya ni kan? Sekejap lagi sebenarnya kita akan bongkar bersama. Berehat seketika, teruskan kita tadabbur bersama-sama surah Al-Kahfi 309 tahun kemudian daripada ayat 16 ke 22, insya-Allah. Alhamdulillah, kita teruskan dengan babak ketiga. Apa yang berlaku selepas itu, selepas mereka wafat, dan mereka berdoa tadi, kalau kita dah fahami betul-betul, mereka minta Allah putuskan yang terbaik untuk diwafatkan, kerana ketika itu Ustaz pemimpin dengan penduduk semua taksub. Taksub dengan mereka, sebab ini yang Allah nak cerminkan diri kita barangkali. Kalau tak suka sangat sampai maki, hamun, kecam mereka. Tapi kalau suka, puja mereka sangat sampai mendewa-dewakan mereka. Sifat taksub tu telah menjeruk mereka, dan sebab tu Allah wafatkan mereka. Jadi Ustaz, kita nak tengok babak ketiga. Apa yang berlaku selepas mereka wafat? Inilah hikmah Allah tak sebut nama. Once Allah sebut nama, maafkan saya, Allah Maha mengetahui antara kelemahan manusia ini adalah dia suka benda pelik, dan dia akan mula terlupa pencipta kepelikan itu. Dan kita kena ingat, surah Al-Kahfi ini dia selepas surah Al-Isra. Al-Isra, para ulama kata banyak sasaran pada Yahudi, mengecam Bani Israel. Dan Al-Kahfi ini pula banyak mengecam keberagamaan Nasrani. Wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada, itulah memuja Isa. Dan cerita pemuda Al-Kahfi mempunyai tema tersebut. Dan pemuda telah berdoa, dan akhirnya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, mewafatkan mereka adalah yang terbaik di sisi Allah. So terkejut rakyat jelata kerana mendapat tahu tujuh itu telah meninggal dunia bersama dengan anjing mereka. Allahu Akbar. Dan di sinilah babak yang ketiga, di mana Allah merakamkan id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu alaihim bunyana. Rakyat mencadangkan agar kita bina binaan, kita bina bangunan yang boleh kita tempatkan ar-raqim, di mana adanya catatan tentang perjuangan pemuda-pemuda ini, siapakah mereka dan mengapa mereka melarikan diri ke gua, dan apa telah berlaku kepada mereka. Buat catatan, buat description. Tetapi pemerintah pada waktu itu berfikir sebaliknya. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Bagi pemerintah berhasrat untuk membina masjid di atas tubuh, ataupun di atas gua, ataupun di atas kuburan pemuda Al-Kahfi. Jadi ada dua pandangan, satu pandangan rakyat, satu pandangan pemerintah. Okey? Dan para ulama juga berbeza pandangan dalam hal ini. Tetapi kedua-dua pandangan ini saling kita mendapat pengajaran. Saya kongsikan pandangan yang pertama, dan ini ditulis ataupun dinakalkan dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana beliau mengatakan rakyat mencadangkan agar kita bina bangunan, binaan yang tertulis tentang perjuangan pemuda-pemuda ini, supaya anak cucu cicit kita 7 keturunan masih boleh ingat peristiwa mereka ini dan mengambil inspirasi dan teladan untuk mempertahankan iman mereka. Baik. Tetapi pemerintah berfikir sebaliknya. Pemerintah kata kita kena pergi lebih daripada itu. Mereka bukan hanya pemuda yang biasa, mereka pemuda yang luar biasa. Kita kena buat masjid dan berkiblatkan kepada kubur ini, dan bila berdoa kita mengharapkan tubuh-tubuh ini untuk membantu kita berinteraksi dengan Tuhan. Oh, dah telah. Astagfirullah, melampau. Sebab itulah Al-Hafiz Ibnu Katsir menakalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana telah menjadikan kuburan anbiya dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maksudnya meminta pertolongan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini satu sudut pandang yang kita ambil pengajaran. Jangan menyembah manusia, kerana ini syirik yang pertama atas muka bumi Allah, di mana kaum Nuh disesatkan iblis kerana 5 orang soleh. 5 orang soleh ini berlepas diri daripada apa yang masyarakat selepasnya buat. Ya, dalam surah Nuh disebutkan 5 orang soleh ini yang akhirnya dia menjadi berhala. Tetapi satu lagi sudut pandang Abu Talib juga bagus,
di mana rakyat berkata begini, tuanku, kita bina bangunan, bina-binaan, kita tutup kubur ini supaya tak ada orang boleh menceroboh dan melakukan amalan-amalan melampau kepada tubuh ini, khurafat. Dan pemerintah pula berkata, ini sudut pandang berbeza, tetapi menarik. Sudut pandang pemerintah adalah, saya ada cara yang lebih baik untuk mengelakkan rakyat melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Why not kita bina masjid supaya apabila rakyat datang ke situ ziarah, mereka bukan sekadar tidak melakukan khurafat, bahkan mereka masuk masjid dan berdoa pada Allah, bukan berdoa pada pemuda. Itu yang dimaksudkan masjid kat situ. Masya-Allah. Subhanallah. Sebab surah sebelumnya, surah Al-Isra, cerita pasal dua masjid. Apa fungsi Masjidil Haram? Apa fungsi Masjidil Aqsa? Untuk menyembah Allah yang esa. Kita kagum dengan pemuda, tetapi yang kita paling kagum adalah Allah Ta'ala. Yang menciptakan dan memberikan suasana sebegitu. Yang boleh memberikan rezeki sebagaimana rezeki pada pemuda Al-Kahfi. Tak makan, tak minum, 300 tahun okey je. Maka Allah alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. So pemerintah punya cara yang lebih baik daripada rakyat. Subhanallah. Subhanallah. Dan perdebatan itu juga diteruskan dalam ayat ke-22 Ustaz. Di mana kita tengok, mari kita baca sama-sama. Kelak ada orang yang akan mengatakan, Allah dah rakam bahawasanya satu hari nanti skrip ini akan keluar daripada mulut kita, iaitu jumlah mereka 3 orang. Ada yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, dan yang keenam adalah anjingnya, sebagai tekaan terhadap yang gaib. Dan yang lain juga mengatakan jumlah mereka itu 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Maka Allah beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Kerana itu janganlah engkau Muhammad berbantah-bantah tentang hal mereka, kecuali bantahan zahir, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda itu kepada sesiapa pun. Allah beritahu sedemikian rupa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada ayat yang Allah guna rajman bil ghaib, dan mengibaratkan mereka yang sibuk ambil tahu tentang benda yang mereka nak tahu, ni nama apa, anjing ni siapa, nama dia hidup ke mati ke. Kita sibuk nak tahu yang itu. Kenapa agak Ustaz? Allah dah beritahu awal-awal dalam petikan ayat 22 ni. Ayat 22 menceritakan perdebatan. Dan bukan kali pertama kita bicara pasal perdebatan. Kalau anda masih ingat ayat 19, kan? Jadi Allah gambarkan pada ayat 22 ini berlaku perdebatan. Berapa orang sebenarnya pemuda-pemuda itu? 3 orang. Betul tak? Dan yang keempat anjing mereka, betul? Tidak. Mereka 5 orang. Ini kumpulan yang kedua. Tim B. Mereka 5 orang. Yang ke-6 anjing mereka. Kumpulan seterusnya 7 orang. Yang ke-8 anjing mereka. Bayangkan perdebatan ini berlaku sebab apa? Sebab apa? Sebab keterujaan. Sedangkan tadi kita sudah jelaskan, pemerintah, kalau menurut pandangan yang kedua, pemerintah dah cuba jaga dah ni. Daripada ketaksuban, keterujaan, kepuja-pujaan yang melampau ini. Tetapi kita tak boleh tutup mulut semua orang. Jadi sama ada ayat 22 ini merujuk kepada penduduk pada waktu itu yang masih lagi teruja, ataupun merujuk kepada ahlul kitab pada zaman Nabi SAW yang keep discuss benda ni, terus membincangkan. Apa yang kita nak belajar daripada ayat ini adalah akan ada manusia suka berbincang dan berdebat dalam perkara yang sepatutnya mereka kata Allahu a'lam. Allahu Akbar. Sepatutnya benda macam ni kita nak bincang, kita bincang elok-elok. Jangan sampai berperang, bergeser, sampai mengaibkan, sampai memalukan, sampai bercakaran, sampai berperang, sampai kita lupa hakikat sebenar benda ni. Berapa lama dia orang tidur, berapa orang dalam tu. Ada masalah tak kalau kita kata Allahu a'lam? Supaya kita fokus pada benda yang lebih penting. Pengajaran dia. Pengajaran. Macam pemuda tadi, dia orang kan bincang. Berapa lama kita tidur? Sedar tak sedar, dia orang bincang tu dalam keadaan gelap gua. Once bila keluar pada gua, cahaya pun nampak kelihatan. Kita ni tak tidur sehari 2. Tengok, bila anda bincang dalam gelap, ada beza dengan anda bincang lepas keluar pada gua. Rasanya kita tak tidur sehari 2. Tengok pokok-pokok dah tinggi dah. Jadi hutan belaka ni. So baru dapat hidayah kat situ. Kita tak tidur sehari 2 ni. Kadang kita pun macam tu. Kita duduk bincang seronok, sedangkan kita dalam kegelapan. Itu yang dimaksudkan rajman bil ghaib. Para ulama tafsirkan rajman bil ghaib ni baling batu dalam keadaan gelap gelita. Yang dimaksudkan di sini adalah bercakap, melontarkan pandangan. Hari ini kita ada media sosial, kita boleh lontar pandangan kita
Tetapi dalam keadaan kita tidak ada ilmu, tidak ada kajian, tidak ada maklumat yang matang, data yang tidak sahih, semoga kita terpelihara daripada karenah dan perangai ahlul kitab. Suka berdebat dan lupa isu yang lebih utama. Allahu Akbar. Suka berdebat hingga lupa satu hakikat. Wallahu alam. Kalau semua orang, kalau semua kita ni ada sikap wallahu alam, kita tak akan terlalu gairah untuk memenangkan pandangan peribadi, memenangkan kumpulan kita. Kita faham kita mungkin betul, tetapi kita juga faham orang lain mungkin betul. Ya. Dan kita yang barangkali salah. Masya-Allah. Inilah sifat-sifat yang Allah cela ataupun Allah dah bagi tahu bahawasanya Rasulullah pun tidak disarankan untuk berdebat berapa orang nak dikaji dan sebagainya. Dan syukur Allah, moga Allah pelihara kita daripada sikap-sikap yang nak mengecam, yang nak menabur benda yang kita pun tak pasti Ustaz kajian dan lebih baik macam Ustaz katakan saja wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui. Ustaz, kalau kita nak tengok rujukan daripada ayat 16 sampai 22 ni, kisah pemuda-pemuda di dalam gua ni telah diturunkan dalam Al-Quran. Kita nak tahu apa sebabnya tiba-tiba ayat 22 ni muncul nama Nabi Muhammad SAW, diberi ingatan tentang kisah ni. Apa sebab Allah turunkan kisah ni kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan pada seluruh umat manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat 23 Abu Talib, Ya saya. Rasulullah menjadi sasaran seterusnya, di mana Rasulullah diperingatkan jangan cakap something tentang hari esok, melainkan kena mention insya-Allah. Sebab apa? Sebab ada orang dia suka berdebat tentang hari esok. Oh, habislah kita hari esok akan berlaku macam ni. Habislah kita hari esok akan berlaku macam ni. Terlalu banyak bacaan sehingga dia merasakan dia boleh tahu apa akan berlaku pada masa depan. Seakan meramalkan ini akan berlaku, ini akan berlaku. Jadi ayat tentang Rasulullah ini mengingatkan kita jangan duk masuk cerita tentang esok, melainkan kena ada landasan, akar, asas. Kalau Allah kehendaki dia akan berlaku. Berapa ramai kita yang terlalu obses dengan konspirasi teoris contohnya. Ini akan berlaku, ini akan berlaku. Ya. Tetapi kita terlupa satu perkara, yang penting sekarang buat bekalan. Bukannya tenggelam dengan perbincangan akan berlaku begitu, akan berlaku begini, melainkan apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu adalah keutamaan yang kita junjung. Tetapi selebihnya sikap kita adalah bukan bercakap tentang masa depan sahaja, tetapi tanya, ada orang lapar tak? Mari kita beli roti. Macam pemuda Al-Kahfi tadi. Be realistik dengan situasi semasa. Buat amal sekarang. Buat bekalan sekarang. Jadi insya-Allah ini menjadi antara sebab surah Al-Kahfi diturunkan. Ya, sebab Rasulullah telah dicabar. Sallallahu alaihi wasallam dicabar oleh pemimpin Quraisy dalam bentuk Quraisy bertanya, beritahu kami apa yang kamu tahu tentang 3 perkara. Kalau kamu Nabi, kamu kena beri jawapan 3 perkara. Mana pergi pemuda-pemuda yang ditelan masa itu? Apa ceritanya? Kamu tahu ke tidak? Buktikan kamu itu rasul. Kalau kamu rasul, kamu tahu cerita dia orang. Terangkan pada kami tentang pemimpin yang tawaf timur dan barat, which is Zulkarnain. Ya. Yang ketiga adalah terangkan kami tentang ar-ruh. Lalu Nabi berkata, aku akan jawab esok, without mentioning insya-Allah. Maka ayat ini, ayat 23, ayat 24 diturunkan selepas 15 malam. Selepas 15 malam. 15 hari, 15 malam Allah tidak turunkan apa-apa. Sedangkan Nabi kata esok aku akan terangkan. Maksudnya Nabi yakin Quran akan turun. Tetapi kerana Nabi tidak mention insya-Allah, Allah tegur Nabi dengan cara halus dan sangat cantik. Nabi rasa bersalah. Alamak, kenapa tak turun wahyu ni? Hari kedua tak turun, nak jawab apa pada orang Quraisy? Orang Quraisy dah tanya dah. Tanya dah. Dan dah bising dah. Akhirnya selepas 15 malam baru wahyu diturunkan, dan ini antara ayat yang diturunkan menegur Nabi agar hati-hati berbicara tentang esok. Esok bukan milikmu. Esok milik Tuhanmu. Fokus pada hari ini, membina amal yang soleh. Gitulah lebih kurangnya. Subhanallah. Syukur alhamdulillah ketika Nabi diuji ataupun ditegur oleh Allah SWT, kita perlu belajar sesuatu lah. Jangan suka berjanji tanpa menyebutkan perkataan insya-Allah. Ustaz, kalau kita tengok ni Maizura Mustafa dengan Rozana Rahmat tanya, bagi tahulah gua tu kat mana Ustaz? Ustaz pernah pergi tak?
Saya pernah pergi Gua Al-Kahfi di Amman, Jordan. Masyarakat mendakwa di situ adalah Gua Pemuda Al-Kahfi. Ada 3 lokasi menurut dakwaan pelbagai pihak. Satu di Ephesus, Turki, satu di Amman, Jordan, satu lagi wallahu alam di mana. Arkeologis Muslim berpandangan yang di Amman, Jordan itu yang paling menepati ciri-ciri Al-Quran sebutkan pada ayat 17 dan 18. Tetapi asas yang kita pegang sebagai orang yang membaca Al-Quran adalah mungkin di Amman, mungkin di Ephesus, mungkin di tempat lain. Yang penting Rabbukum a'lam, Allah lebih tahu. Kalau penting untuk kita pergi ke gua tersebut dan mengambil pelajaran, Allah mesti memberitahu di mana. Tetapi kerana Allah yang Maha tahu di mana duduk gua sebenar, Allah memutuskan untuk tidak beritahu. Rasulullah tidak memberitahu. Maka fahamlah kita, ia bukanlah suatu faedah kepada iman kita pada mencari jawapan di mana gua tersebut. Masya Allah. Dan saya yakin dan pasti Allah rahsiakan, sebab kalau di zaman itu pun telah berlakunya ciri-ciri sifat untuk menjadi khurafat tu berlaku, barangkali sifat tu mungkin akan berlaku juga hari ini. Akan pergi cari dengan asbab nak cari ke keghaiban, magical, dan bersandarkan mereka ni, berharapkan doa disampaikan melalui mereka. Wa na'udzubillah min zalik. Dan Ustaz, sebelum kita nak kupas di masa akan datang ayat-ayat yang seterusnya, kita nak buat satu konklusi daripada ayat 16 ayat 23. Masya Allah. Mari kita sentuh ayat 23. Dan janganlah sesekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok pagi. Ustaz dah nyatakan yang ini. Dan mungkin kita boleh belajar hari ini. Apa yang kita ringkas je ayat ni. Aku pasti melakukan itu esok pagi. Kenapa kita dicegah untuk mengatakan perkataan ini? Baik. InsyaAllah ini juga menjadi tema surah Al-Kahfi. Masa akan datang, minggu depan insyaAllah pun kita akan berbincang lagi tentang beberapa kisah. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang tulis kat SMS I.A je. Yalah malas nak tulis insyaAllah tu. Sedangkan orang yang mukmin, dia akan sangat memahami makna insyaAllah menurut surah Al-Kahfi. Begini, pemuda Al-Kahfi kata, esok kita akan bangun daripada tidur, dan kita akan larilah ke negara mana-mana, ataupun mudah-mudahan kita akan dapat teruskan perjuangan. Memang diorang bangun pada esok, tetapi esok bagi mereka adalah keluarga mereka sudah jadi batu nisan belaka. Allah. Anda sangka esok anda akan bertemu dengan anak-anak anda, tetapi bila anda tidur saja dalam gua itu, anda bangun pada esok, mereka dah tak ada. So, jangan fikir esok akan memihak kepada engkau. Dan dalam surah Al-Kahfi ada cerita pemilik 2 kebun. Esok kita akan petik hasil yang lebih lumayan. Esok kita akan petik hasil lebih lumayan. Esok adalah kehancuran kebun-kebunnya. Nah, siapa yang menguasai masa hadapan? Ya, orang-orang yang terlalu banyak buat cerita time travel ni perlu faham, masa bukan di tanganmu. Manusia tak boleh nak pindah ke masa-masa ni. Masa ini adalah milik pemilik wal asri, pemilik wad duha. Pemilik masa adalah Allah Ta'ala. Dalam cerita Musa dan Khadir, ya, juga ada cerita tentang kejap lagi saya akan boleh bersabar. Jangan risaulah wahai Nabi Khidir, kamu akan mendapati saya sabar. Jangan kata saya tak sabar. Saya dah lama dah mengajar, saya dah lama berjuang, saya dah banyak pengalaman, saya senior dalam perjuangan. Jangan kata saya tak sabar. Tengok-tengok, dia tak sabar pun. Ya, faham. Dia tak sabar pun. Ya. Bahkan Nabi Musa kata insya-Allah saya akan sabar. Tetapi ternyata walaupun mention insya-Allah, manusia tetap terlupa. Usahakan esok 2-3 jam lepas ni pun kamu tak dapat jamin benarkah kamu akan sabar sebagaimana kamu kata. Usahakan esok 2-3 jam sekejap lagi, belum tentu kamu selamat sampai ke rumah. So kena faham semuanya dalam izin Allah, ya, dengan izin Allah. Dan akhir sekali cerita Zulkarnain. Rakyat semua bangga, tembok sudah terbina. Oh, tepukan gemuruh kepada pemerintah kita Zulkarnain. Tetapi ucapan perasmian tembok tu Zulkarnain kata apa? Tuan-tuan, jangan puji saya sangat. Jangan puji saya sangat. Temboknya akan hancur. Terkejut.
wartawan pada waktu tu. Netizen masa tu terkejut. Netizen terkejut, subhanallah. Kita baru takjub dengan macam mana Zulkarnain membina tembok yang begitu hebat, mengkuarantinkan Ya'juj dan Ma'juj, mengelakkan kerosakan daripada mereka. Kita takjub dengan bagaimana pemerintah melakukannya. Tiba-tiba pemerintah kata, saya nak beritahu anda, tembok ni memang akan kekal untuk satu tempoh, dan akan datang satu waktu Allah Ta'ala jadikannya dekat. Dia akan jatuh, roboh, hancur, musnah, merebah ke bumi. Jadi minta maaflah atas ucapan ni. Seolah-olah begitu Zulkarnain kata. Sebab dia tahu tembok ini di masa hadapan akan berjaya ditembusi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi subhanallah, kisah pemuda Al-Kahfi dan seluruh kisah dalam surah Al-Kahfi memang bertemakan esok adalah perkara gaib. Masya-Allah. Fokus pada hari ini. Insya-Allah. Maka tema dia kata kunci barangkali di masa akan datang, besok belum tentu milik kita. Maka jadi kalau kata ada peluang buat kebaikan, buat sekarang. Buat Dan sekarang. kalau orang yakin bahawasanya esok bukan milik kita, jadi kita sama-sama jauhilah kemaksiatan, kecaman dan sebagainya, benda yang kita tak pasti. Barangkali kita sempat ke tidak minta maaf. Jadi Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Ada sikit ada umur kita jumpa lagi.